السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan seterusnya daripada manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i. Dan perbahasan kita ialah pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i terhadap mereka yang berada di sisi perkuburan, sisi tanah perkuburan, dan juga doa-doa yang ditunjukkan kepada jenazah. Ini antara perbahasan yang diletakkan di dalam risalah ni untuk tunjuk pada kita sejauh mana Al-Imam Asy-Syafi'i, pandangan beliau kepada golongan yang menziarahi kubur, dan ziarah yang macam mana yang dipersetujui oleh beliau dan yang dibantah oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dia sebut sini, dia kata muka surat 286, Imam Asy-Syafi'i berkata, telah sampai kepadaku keterangan dari orang yang lebih dahulu dariku bahawa ia menyuruh kita duduk di samping kuburan setelah jenazah dikebumikan, iaitu selesai pengkebumian, yang lamanya seperti lamanya proses penyembelihan unta dan pembahagian dagingnya. Ini yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maknanya boleh duduk lepas selesai pada pengkebumian, dan apa yang nak kena buat waktu duduk tu, waktu berada selepas selesai pengkebumian tu, tempoh masa yang diberikan, dia kata, ialah seperti mana orang menyembelih unta lalu dilapah dagingnya dan dibahagikan. Jangan tengok proses penyembelihan unta ni orang Melayu buat, memang lama. Kena tengok yang orang Arab buat. Orang Arab buat sekejap je. Pertama, unta, kaedah untuk menyembelih dia ialah bukan dengan kaedah yang kebiasaan dilakukan pada binatang lain, iaitu kambing ataupun lembu. Kaedah yang digunakan ialah at-ta'nu, iaitu tikaman. Sebab kita tak pernah tengok orang sembelih unta dalam keadaan dia rebahkan unta macam orang rebahkan lembu. Tunggu rebah tak rebah sampai kesudahlah unta tu. Maknanya dia akan tikam waktu unta tu berdiri sehinggalah unta tu duduk dengan sendiri, dengan sebab luka yang dah kena pada bawah leher dia. Dia bukan di kepala dia, di bawah tu. Leher dia yang paling bawah. Kemudian disudahi sembelihan itu dengan sembelihan macam binatang lain. Dan lepas pada tu dilapah dan dibahagi-bahagikan daging. Maknanya kalau kita letak dengan perkiraan sekarang, dalam setengah jam ke 40 minit macam itulah, berada di samping kuburan yang baru dikebumikan. Kemudian dia sambung lagi, kata Imam Asy-Syafi'i, perbuatan ini baik, maknanya duduk di samping kubur selepas pengkebumian, tetapi aku tidak melihat orang-orang melakukannya. Maknanya dia tengok kebanyakan orang tak buat di tempat yang dia berada. Ini dia sebut ketika mana dia masih lagi berada di Iraq sebelum dia pergi ke Mesir. Adapun doa untuk jenazah selepas daripada dikebumikan ataupun dikuburkan,
kita mendapatinya dalam hadis Uthman radhiyallahu anhu, iaitu Uthman bin Maz'un, bukan Uthman bin Affan, sebab Uthman meninggal selepas Rasulullah meninggal. Ni Uthman bin Maz'un, yang lebih sahabat lain lah, yang lebih awal. Jadi dalam hadis tu cerita, manakala Rasulullah menguburkan mayat, beliau berdiri lalu berkata, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa inna lahu al-ana yus'al. Nabi kata kepada semua yang hadir dalam majlis pengkebumian itu, untuk minta ampun kepada saudaramu yang baru dikebumikan ini, dan mintalah pada Allah kepadanya tasbit. Tasbit ni maksudnya keteguhan iman. Fa innahu al-ana yus'al, kerana sekarang dia sudah berada dalam proses disoal oleh para malaikat. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya ini yang disebut dalam hadis tentang apakah yang perlu dibuat, dan inilah yang dinukilkan dalam kitab oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Istighfar, berdoa kepada si mati yang baru dikebumikan. Adapun perbuatan memberikan peringatan ataupun tazkirah, ianya pun ada hadis-hadis lain yang ditunjukkan oleh Nabi. Cuma ianya tidak dilakukan secara berterusan. Maknanya setiap ada kematian mesti nak ada tazkirah kematian. Ini ada orang tanya pada saya, sebab di Perlis ni kita pakai kaedah tazkirah kematian. Perlu ke buat pada semua kematian? Dia tak perlu pun. Cuma banyak jugalah hadis Nabi ni tazkirah, tapi dia tak buat selalu. Ada keadaan Nabi suruh kepada para sahabat, macam hadis Uthman bin Maz'un ni, minta ampunnya pada dia, terutamanya ahli keluarga dia, dan mohon supaya dia diberi keteguhan iman. Lepas tu selesai bersurat. Lagi sekejap daripada proses penyembelihan unta dan pembahagian daging tu. Cuma kata Imam Asy-Syafi'i, aku taklah melihat kalau orang yang ambil masa agak lama, ianya sebagai perbuatan yang salah. Tapi nak tengok Nabi buat sampai selama itu, Nabi tak buat selama itu. Nabi buat ringkas. Dan memang sudah pasti bagi orang yang menghadiri, menghantar jenazah sampai ke tanah perkuburan dan pengkebumian ini, ada hadis khusus cerita tentang kelebihan pahala. Siapa-siapa yang salatkan jenazah terhadap satu-satu kematian ini, dia salat jenazah, kemudian dia hantar jenazah itu sampai ke perkuburan, maka Nabi kata dia akan dapat pahala 2 qirat. Dan 1 qirat itu menyamai gunung Uhud ataupun bukit Uhud. Jadi nak sebut pada kita pahala yang besarlah bagi orang yang menghadiri majlis pengkebumian ni. Itu isu pertama, iaitu boleh tak duduk lama. Imam Syafi'i kata boleh, tak ada masalah pun. Isu kedua yang nak dijawab, yang nak disampaikan di sini ialah talqin. Talqin apakah yang dimaksudkan sini? Adakah ia talqin mengajarkan orang yang nazak ataupun sakaratul maut dengan syahadah? Yang tu tidak ada khilaf, memang dibolehkan dan dianjurkan. Talqin yang dimaksudkan sini ialah selepas selesai pengkebumian, maka ada satu orang membacakan satu bacaan yang mana isi kandungan bacaan itu berbunyi, hai fulan bin fulan, ingatlah kalimah yang engkau pegang sampai engkau masuk ke kubur, iaitu bersaksi bahawa tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ataupun lafaz yang lebih-lebih kurang dengan lafaz ni. Memang orang kita sebut, orang Melayu sebut talqin mayat lah ni, talqinul mayyit, membacakan sesuatu bacaan. Kita tengok apa yang disebut sini. Dia kata, kami tidak mendapatkan keterangan daripada Asy-Syafi'i tentang masalah ni. Maknanya zaman Imam Asy-Syafi'i isu ni tak timbul sebab tak ada orang buat. Bila yang kata cerita, dia ada satu teks khusus. Kalau tazkirah, kita tidak ada teks khusus. Tapi saya tengok di Perlis ni kebanyakan orang yang menguruskan, dia baca yang buku panduan tu lah. Buku panduan Jabatan Mufti keluarkan tu, dia baca. Sebenarnya dia boleh beri apa-apa tazkirah yang ringkas pun. Yang ringkas. Yang penting benda tu bermanfaat kepada orang yang datang. Ataupun paling kurang mendoakan kepada si mati. Tak perlu stick kepada satu pattern je.
Nanti orang cuba banding, talqin pun macam ni, yang Jabatan Mufti keluarkan pun macam ni juga. Kita kena pelbagaikanlah orang-orang yang bertugas untuk bab ni, dia kena tahulah tazkirah kematian tu tidak hanya berpada dengan yang tu saja. Kalau kita rasa macam berbelit-belit, kita pakai ayat sendirilah, yang itu lebih baik. Okey. Dia sebut sini, kami mendapatkannya hanya daripada para ulama mutaakhirin daripada mazhab pengikut mazhab Asy-Syafi'i. Maknanya ulama Asy-Syafi'iyah yang mutaakhir. Dia mazhab Syafi'i dan dia dalam kelompok ulama mazhab Syafi'i seperti mana yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Al-Majmu'. Tuan-tuan boleh tengok, ini kurun yang ke-6 ataupun ke-7 lebih kurang dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Nawawi ni berapa ratus tahun dengan Imam Syafi'i, jauh. Dialah yang antara awal mengumpulkan tentang isu talqin di sisi Asy-Syafi'iyah ni. Di dalam kitab tersebut, Imam Asy-Syafi'i berkata talqin ini menurut mereka adalah mustahab, dianjurkan. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al-Qadhi Husain, kemudian Al-Mutawalli, kemudian Syekh Nasr Al-Maqdisi, Ar-Rafi'i dan lain-lainnya. An-Nawawi melanjutkan, Al-Qadhi Husain telah mengutipnya daripada kawan-kawan kami secara mutlak. Syekh Abu Amr bin As-Salah pernah ditanya mengenai hal ini dan ia memberikan jawapan sebagai berikut. Kami memilih mengamalkan talqin tersebut. Mengenai hal ini kami mempunyai satu riwayat daripada Abu Umamah, iaitu seorang sahabat Abu Umamah Al-Bahili, yang sanadnya tidak kuat tetapi menjadi kuat kerana mempunyai syawahid, iaitu riwayat daripada sahabat-sahabat lain yang menguatkannya. Okay. Kalau kita tengok, kebanyakan ulama daripada kalangan mazhab Syafi'i yang membolehkan talqin seperti mana yang kita maklum tadi, iaitu wahai fulan bin fulan. Talqin itulah yang kebanyakan orang duk buat ni. Kebanyakan ulama yang datang ni, mereka ialah daripada kelompok ulama daripada belah Syam, wilayah Syam. Sebab tu ada satu orang tokoh, Al-Imam As-Sakhawi, yang merupakan murid pada Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia ada tulis satu buku menghimpunkan amalan-amalan, lepas tu dia trace amalan tu datang daripada sokongan hadis mana. Antaranya lah amalan talqin. Dia lagi kemudian pada Imam Nawawi As-Sakhawi ni. Sebab Imam Ibn Hajar Asqalani pun tahun 800 lebih dah, dia lagi kemudian. Ada kitab dia yang terkenal, Maqasidul Hasanah fi mashtahara 'ala al-alsinah. Kitab yang himpunkan amalan-amalan yang popular, ramai orang suka buat, tapi betul atau tidak. Antaranya lah amalan membaca talqin kepada mayat ni. Yang pasti dia sebutlah tu tidak ada sandaran yang kuat, walaupun dakwaan mengatakan ianya ialah daripada riwayat Abu Umamah Al-Bahili. Yang pasti ianya dimulakan oleh orang-orang di Syam. Okey, kita nak kena tengok latar masyarakat pula. Kenapa orang Syam dia boleh buat benda ni? Daripada mana datang? Daripada mana datang dia? Okay. Pertama kita tahu, wilayah Syam ialah wilayah yang sebelum datang Islam, ianya wilayah yang dinaungi oleh Rom yang beragama Kristian. Kerajaan Rom yang menaungi Syam ni. Syam ni luas. Tuan-tuan tengok peta Syria tu dah luas dah. Tambah Jordan, tambah Iraq lagi luas. Tambah Lebanon dan beberapa bahagian persempadanan di Turki pun masuk. Bila mana sebut Syam, inilah negara-negara yang duduk di bawah wilayah itu. Turki ni dah border kepada Eropah dah pun. Maknanya Turki, Syam, Lebanon, Palestin, Jordan, Syria, Iraq. 5-6 negara. Ini semua dulu panggil satu nama aja, Syam. Dan ibu negara Syam pada waktu itu, ibu negara bagi wilayah Syam ini ialah Dimashq ataupun Damsyik di Syria hari ini. Damaskus lah. Okay. Bila mana sebut Syam, orang akan kenal itulah wilayah Syam. Okay. Semua ni Kristian yang conquer, Rom yang conquer. Okay. Tuan-tuan tengok. Orang Kristian ataupun orang Arab dia panggil Al-Masihi. Kristian dia panggil Masihi dalam bahasa Arab. Mereka bila mana berlaku kematian, apa yang dia orang akan buat selepas pengkebumian? Ada bacaan khusus dia. Yang agak panjang. Dia agak panjang sikit lah. Okay. Sebab itulah amalan ini dimulai oleh orang-orang Syam. Sebab orang Syam tengok orang Kristian bila mana meninggal, dia orang baca panjang.
Tapi dia orang tak ikutlah bacaan Kristian tu. Dia orang ambil bacaan lain lah. Dan ini normal pada mana-mana bangsa yang menganut agama lain sebelum Islam. Dia akan tarik budaya di kawasan dia tu sebelum Islam dan dia masuk dalam kehidupan harian dia orang walaupun dah Islam. Unsur macam ni kalau orang belajar sejarah dia panggil syncretism agama. Tarik amalan lama masuk ke dalam agama baru. Termasuklah kita orang Melayu ni pun, sebab kita pun menerima agama lain sebelum agama Islam, dan banyak amalan-amalan orang Melayu yang ditarik pada agama sebelum Islam masuk sekali. Pengaruh daripada Hindu, pengaruh daripada Buddha, pengaruh daripada animisme, apa-apa semualah. Antaranya kalau kita tengok dari segi kebudayaan Melayu, dia akan letak satu tempayan dekat tangga rumah, lepas tu dia ada gayung ataupun nama yang lebih autentik, lebih lama, batuk istilah dia. Sebab tu orang muda dia tak tahu, melepaskan batuk di tangga, dia ingat batuk yang batuk sakit tekak tu. Batuk tu ialah sejenis alat untuk ambil air juga daripada tempayan tu. Okey. Kita tengok basuh kaki biasa lah, sampai rumah basuh kaki. Okey. Sebenarnya bukan hanya sekadar basuh kaki kerana kotor, kena debu yang baru lepas berjalan tu. Kenapa basuh kaki? Sebab ada satu kepercayaan Hindu lama. Hindu lama. Bukan Hindu, pengamalan Hindu orang Melayu bukan macam Hindu yang kita tengok orang India sekarang duk amalkan di Malaysia tu. Itu Hindu daripada India sana, Hindu di selatan. Hindu orang Melayu mirip kepada pengamalan penganut Hindu di Bali, Indonesia sekarang, yang tak begitu sesak dengan penyembahan berhala dan tak begitu sesak dengan ritual-ritual yang agak mengotorkan. Saya taklah kata Hindu tu kotor semua. Okey. Jadi basuh kaki. Tujuan apa basuh kaki? Untuk mengeluarkan ataupun menghalau roh-roh jahat yang mungkin mengekori kita dalam perjalanan balik. Sebab tu basuh kaki. Lepas basuh kaki, masuk rumah, daun pintu rumah orang Melayu dulu rendah daripada ketinggian orang biasa. Rendah sikit. Contoh ketinggian manusia sekarang 5 kaki, itu kita kira purata dia macam tu lah. 5, 6 pun ada. Cuma bermula daripada 4 kaki setengah sampailah kepada 6 kaki setengah ni tinggi orang Melayu, laki perempuan. Okay. Biasanya pintu tu akan bersaiz 4 kaki ataupun kurang lagi, ada yang lebih rendah lagi. Tujuan dia apa? Percaya dalam agama lama dulu, Hindu lama, Buddha lama, bila mana kita masuk rumah, kita tunduk, roh jahat tu akan blockade, dia tak boleh masuk. Sebab tu daun pintu lebih kecil daripada tingkap jendela, daun pintu utama. Okay. Ini ialah budaya orang Melayu selepas Islam. Terima dah Islam, tapi dia tak buang. Cuma dia tidak diberi huraian yang begitu komplit, sehingga golongan muda yang lahir pun dia hanya nampak basuh kaki lah. Basuh kaki. Sebab tu kalau tengok dulu, ada setengah-setengah orang, bila mana dia dengar anak dia suka mengigau, dia selalu marah. Tu dah sebab tidur semalam tak basuh kaki. Itu punca dia. Okay. Syncretism. Sedangkan agama suruh kita berwuduk, bukan suruh basuh kaki tak cukup. Dia kena berwuduk pun. Okay. Cuma nak kata unsur basuh kaki itu ada. Ini selepas Islam. Jadi orang Syam, dengan sebab dia orang Kristian dulu, dia orang terbawa-bawa juga cara Kristian lama. Ini tak pelik. Dia panggil syncretism. Benda ni dia panggil syncretism. Ubah amalan lama masuk agama baru. Nak bagi contoh banyaklah. Antaranya amalan menepung tawar ketika mana berlakunya persandingan dua mempelai di pelamin, atas pelamin. Tuan-tuan kena tahu persandingan tu bila mana bersanding. Tapi sekarang bersanding ada, tepung tawar ni dia tak ada dah kot. Tak ramai orang buat. Saya rasa hampir tidak ada dah kot sekarang. Bersanding masih ada, tepung tawar dia tak ada. Kalau ada pun dia tidak mengikuti tata cara tepung tawar yang tepat.
Tepung tawar ni apa yang kena ada? Kena ada macam-macam lah. Dia macam-macam unsur. Dia kena ada kunyitnya. Tuan-tuan tahu, sebut je kunyit, tuan-tuan boleh agak dah ni agama mana. Yang suka main kunyit ni orang mana? Okey, tak apa, saya cerita kot. Okay. Cuma nak katanya, tuan-tuan boleh agak lah. Okay. Dia ada unsur kunyit dia, beras yang kena, itulah. Okay. Sebab di sisi agama Hindu, dia orang ada dewa yang dia orang sangat-sangat sembah ataupun sangat-sangat kata apa, buat persembahan bila mana masuk fasa perkahwinan, iaitu Dewa Brahma dengan isteri dia. Saya tak ingat nama isteri dia tu lah. Okay. Cuma nak katanya, bila mana tepung tawar tu, tujuan dia apa? Kedua-dua dewa tu akan turun dan kadang-kadang dia membelakangi pengantin yang baru kahwin tu. Sebab tu kena tepung. Tepung tawar tu bukan tepung tawar pengantin tu. Hormat pada dewa tu. Belakang tu. Tapi orang kita buat tak tahu pun. Dia buat je. Yang ni ialah amalan selepas Islam. Dah Islam dah. Yang duk buat ni lepas tahu dah batu surat sampai Terengganu. Tahu dah pun. Tapi buat lagi. Sebab tak rasa benda tu salah. Tak rasa. Dan mungkin pendakwah-pendakwah yang datang pada waktu tu pun dia orang tak fokus pada isu ni untuk bercakap. Dia orang fokus isu lain. Yang penting dia orang tak ada patung dekat rumah dah okey. Yang ni kita KIV dulu. Jadi dia orang rasa okey, elok. Sebab tu budaya membaca talqin ini walaupun cuba dibuktikan melalui hadis, bukti-bukti yang dibawa itu rapuh. Dianya lebih kepada dakwaan semata-mata. Ada yang kata Abu Umamah Al-Bahili pernah buat, tapi dia dakwaan yang tak kuat. Telah dibuktikan oleh Al-Imam As-Sakhawi. Kemudian 288 dia kata sini, orang-orang Syam dahulu telah melakukan hal ini. Tengok, tetap dia akan balik kepada orang Syam. Demikian Abu Amr bin As-Salah menuturkan Imam An-Nawawi berkata, hadis Abu Umamah diriwayatkan oleh Abul Qasim At-Tabarani dalam kitab Mu'jamnya dengan sanad yang dhaif, lemah. Maknanya memang ada pertikaian tentang isu ni. Kemudian An-Nawawi menyebutkan hadis tersebut yang lafaznya, jika salah seorang saudaramu meninggal sementara tanah kuburannya telah diratakan, hendaklah salah seorang di antara kamu berdiri di bahagian kepala, lalu ucapkanlah kepadanya, hai fulan bin fulan, ingatlah kalimah yang kau bawa mati dari dunia, iaitu bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad dan adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia masih lagi, Imam Nawawi dia bawa hadis ni, dia nak tunjuk pada kita memang ada dakwaan mengatakan riwayat tu, tapi Imam An-Nawawi sendiri kata hadis ini dhaif. Tapi Imam Nawawi dalam isu ni dia agak lembut, dia kata boleh diambil dan boleh diamalkan. Itu dia sebut dalam muka surat 288 tu. Sebab para ulama hadis dan ulama lainnya telah sepakat tentang bolehnya mengamalkan hadis-hadis mengenai fadailul a'mal dan targhib wa tarhib. Boleh amal. Cuma yang beza dengan orang Melayu kita buat kat mana? Berdiri dalam hadis ni sebut. Yang kita dak buat kebanyakan ni duduk. Yang duduk tu tak betul. Kan? Sebahagian orang bila dia baca talqin, dia hampa tikar dulu. Lepas tu duduk, ramai-ramai duduk. Yang duduk tu salah. Nak amal hadis ni atas nama kata khilaf, silakan nak amal. Tak ada orang halang pun. Okay. Tapi kaifiat dia ialah dengan berdiri juga. Si pembaca itu berada di bahagian kepala mayat. Maknanya kepala batu nisan tu lah. Bukan dia duduk atas tikar mengkuang, duduk baca, lepas tu ada dua orang lagi tepi. Bukan yang tu. Ada setengah-setengah tempat, di perlis pun ada. Ramai berdiri yang duduk 3 orang. Itu pun salah. Cara tu pun salah. Okay. Yang berdiri tu kena tahu. Yang duduk tu kena tahu. Ada ancaman daripada hadis Nabi. Nabi kata duduk atas bara api lagi elok daripada duduk di kawasan perkuburan. Jangan duduk. Okay. Lenguh tara mana pun jauh sikit daripada kawasan pengkebumian tu. Jauh sikit. Ada orang dia tak larat. Antara sebab yang jadi tak larat tu sebab lama sangat lah tu. Tu yang saya tengok. Dia yang asalnya sekejap je. Dia tak lama. Dan satu lagi, penyertaan kaum hawa ataupun wanita dalam majlis pengkebumian. Boleh ataupun tidak.
Kita tahu mazhab Hambali, dia orang kata tak boleh secara total. Sebab tu tuan-tuan yang pergi buat umrah, sampai di Madinah nak ziarah makam Baqi', perempuan tak boleh masuk. Itu pandangan di sisi Al-Hanabilah. Di sisi ulama-ulama lain, mereka mengharuskan, tapi ramai juga yang memakruhkan. Sebab melihat kepada asar-asar, bukti-bukti yang lampau, dia bukan orang perempuan tak boleh ziarah kubur, orang perempuan tak boleh berada pada hari pengkebumian itu. Maknanya baru tanam tu. Ziarah kubur ni ada keringanan di kalangan orang, boleh pergi ziarah orang perempuan. Tapi bukan dia pergi ziarah pada hari pengkebumian tu, dia ikut sekali. Orang lelaki tengok turun dalam liang lahat. Yang tu ada perbahasan yang agak banyak. Saya sendiri cenderung kepada orang perempuan tak ikut. Awal-awal saya rasa okey, boleh ikut sebab ada pandangan yang bagi. Tapi saya tengok dengan mata kepala sendiri, ada satu kes yang meninggal itu ialah suami dia. Pasangan baru kahwin, baru ada anak seorang. Sebab yang meninggal tu lebih kurang umur dengan saya, dia kawan-kawan kita lah. Saya dah perasan isteri dia waktu kafan lagi, dia macam dah tak boleh kawal. Sebab jemaah terlalu membuka ruang untuk dia masuk. Dia duk pegang lama muka suami dia waktu nak tutup yang last tu. Duk menangis apa-apa semua situ. Dia macam tak boleh. Sebab dia waktu tu dia masih lagi mengandung anak pertama. Masih mengandung anak pertama. Anak suami dia yang meninggal tu lah. Tak lahir lagi. Jadi dia lagi berat perasaan perempuan pada waktu tu. Okay. Lepas tu mak mertua dia dan ayah mertua dia suruh ikut juga ke perkuburan. Saya dah tengok. Mula-mula dia jauh. Lepas tu dia makin dekat. Dia makin dekat. Dia dekat dengan cangkul orang yang duk tarik tu. Akhirnya apa jadi? Terjun ke dalam. Last sekali. Terjun. Itulah problem dia. Nasib baik baca talqin masih untuk seorang lagi. Kalau tak jadi dua dah gitu. Okay. Dia terjunlah keadaan dia mengandung yang agak sarat. Sepatutnya kena tahan. Jangan bagi pergi. Sebab Fatimah, Aisyah, dia orang tak pergi waktu pengkebumian Rasulullah. Dia orang tak masuk pun. Tak berurusan. Antara benda yang nak dielak, benda ni lah. Dia jadi, kalau dia tak terjun pun, lepas pada pengkebumian tu dia duduk lama, dia duduk pegang batu nisan apa-apa semua. Ini semua benda-benda yang boleh mengganggu keimanan orang yang kena musibah tu dengan takdir Tuhan. Itu problem yang ulama nak tutup. Sebab itulah dia perlu ada satu unit yang kena jaga keluarga terdekat, terutamanya pihak wanita. Jangan bagi dia akses banyak sangat tengok kepada mayat tu. Antara benda satu lagi yang saya nak kena sebut jugalah berkenaan dengan mayat ni, pengurusan jenazah ni, iaitu orang-orang yang kematian, contoh yang meninggal tu perempuan. Dia meninggalkan anak lelaki yang ramai, perempuan tak ada. Tiba-tiba anak-anak lelaki dia minta untuk mandikan jenazah ibu dia. Boleh ataupun tidak? Tak boleh, tuan-tuan. Ramai orang kita duk buat ni. Orang kita ramai duk buat. Jenazah ibu tidak boleh dimandikan oleh anak lelakinya. Kena dimandikan oleh isteri kepada anak lelakinya boleh. Yang sama jantina saja. Kalau anak dia perempuan tak ada isu lah. Sama juga jenazah kalau sekiranya dia lelaki tak boleh dimandikan oleh anak perempuannya. Tak boleh. Sebab pada waktu tu aurat sama. Aurat dah sama. Dia dah kira macam ajnabi lah pada waktu itu. Satu lagi yang nak dielakkan ialah isu emosi lah. Isu emosi. Okay. Ada orang yang kata, kenapa tak boleh? Itu kan daripada keturunan dia. Sebab itulah pesanan Nabi kepada Aisyah, kepada Fatimah pun. Cuma pasangan suami isteri boleh. Untuk anak tak boleh. Pasangan suami, contoh yang nak mandikan tu ialah pasangan dia. Yang meninggal tu isteri dia, yang nak mandikan tu suami dia. Yang tu boleh. Sebab yang dia masih lagi kira aurat dia tu tidak ada halangan. Tapi tengok keadaan lah. Saya kebanyakan orang-orang Arab lah yang saya tengok, kalau dia meninggal isteri dia ataupun biasanya saya tengok ialah meninggal isteri lah. Musyawarah saya, dia mandikan dia dan isteri dia je. Isteri dia meninggal, yang mandikan tu dia seorang. Dia tak panggil orang lain. Dia seorang. Orang Melayu kita ni payah nak panggil orang, nak angkat lah, nak tolak tu apa semua. Arab dia boleh hejah seorang diri pun. Satu lagi cerita hantu Arab ni dia tak pekat sangat. Jadi dia tak rasa macam
aku kena badi mayat ke lepas ni. Dia tak ada sangat benda macam tu. Tengok keadaan lah tuan. Cuma nak kata untuk pasangan suami isteri boleh, untuk anak yang lawan jantina yang ni tak boleh. Cuma ramai orang kata. Saya cerita benda ni di satu jabatan di Perlis. Kebetulan pengarah jabatan tu dia bawa kematian mak dia, pengarah tu lelaki, dan dia mandikan jenazah ibu dia. Dan dia tak tahu nak buat macam mana. Okey. Cuma nak katanya tak boleh lah, benda tu tak boleh. Okey. Cuma orang kita ramai duk buat lah. Ini benda-benda emosi. Ada orang dia buat hukum ni atas dasar emosi. Takkan tak boleh tukar mak dia. Ianya ialah isu ibadah. Tak boleh kacau. Okey. Tak boleh kacau. Memang kita sayangkan mak kita apa semua, tapi yang ni kita kena tahu, ini ialah hudud ataupun sempadan yang tak boleh diganggu. Kalau nak mandi sangat, minta adik-beradik perempuan ataupun menantu-menantu dia. Boleh. Yang sama jantina sahaja. Yang boleh lawan jantina ni ialah pasangan suami isteri sahaja dalam memandikan jenazah. Lain pada tu tak boleh. Okey. Tengok lagi apa yang dia sebut sini. Bila mana Imam An-Nawawi kata boleh buat, tapi kena buat dalam keadaan berdiri, bukan duduk macam kita sebut tadi. Cuma perempuan, isu perempuan tadi tu yang terbaiknya ialah elakkanlah perempuan. Nak pergi ziarah, boleh ziarah pada hari yang lain, walaupun dia rasa dia boleh kawal perasaan dia. Cuma yang saya tengok dengan mata kepala tu ialah macam tu lah. Dia terkejun lah. Bila terkejun, jadi panjang cerita. Sebab dia dah turun dengan tanah. Dia pengkebumian tu malam, dan dia hujan renyai-renyai pula. Dia macam, tuan-tuan boleh bayang, lelaki ramai, dia isteri, dia pergi, saya dah tengok, saya dah agak daripada awal, dia makin dekat. Mula-mula dia pegang wakaf tu, dia pondok sementara lah, dia pegang tiang pondok tu, dia menangis tersesat. Saya duk beritahu dekat kawan sebelah, tunggu, nanti dia pergi dekat lagi. Rupanya dia pergi dekat. Waktu orang dah keluarkan jenazah suami dia tu, dia terjun dan dia timpa atas orang yang susun mayat tu lah. Jadi nak angkat dia pun susah, sebab dia pun mengandung. Yang kita bimbangnya ialah mengandung tu lah, kandungan dia. Sebab terjun tu agak dalam bagi perempuan yang mengandung tu, agak dalam. Saya pun tak tahulah apa implikasi yang dia kena, tapi akhirnya datang ambulans sekali lagi. Jadi panjang cerita. Sepatutnya ibu mertua dan ayah mertua je tak perlu benarkan. Tak boleh. Kita kena halang lah situ. Dia sayang macam mana pun, sebab ini ialah benda-benda yang ganggu urusan pengkebumian. Sebab Nabi suruh cepatkan urusan pengkebumian ni. Okay. Sebab tu dia elakkan benda-benda macam tu. Okay. Jadi kalau nak pergi ziarah selepas pada selesai pengkebumian. Yang terbaik ialah mendoakan kepada si mati. Hadis itu dhaif, kata Imam An-Nawawi. Kemudian dia sebut lagi sini, sementara itu penduduk di negeri Syam telah mengamalkannya sejak zaman orang yang menjadi panutan hingga sekarang. Talqin ini hanya dibacakan kepada orang dewasa dan bukan kepada anak kecil. Wallahu a'lam. Kata Imam An-Nawawi lagi, talqin hanya dibaca bagi pengkebumian orang dewasa, bagi anak kecil dia tidak dibaca talqin, sebab tidak ada urusan yang menyulitkan bagi anak kecil ni. Kalau dia kena tanya pun dia belum balik. Kalau dia kena tanya pun dia memang boleh pergi. Atau mungkin dia ringankan, tak ada pertanyaan kepada dia. Tak ada isu. Bahkan dia tu menjadi penyebab mak dan ayah dia mudah masuk syurga kerana matinya dia. Jadi tidak ada urusan yang merumitkan untuk anak kecil yang baru meninggal yang belum balik. Okay. Ucapan Imam An-Nawawi menunjukkan beberapa hal berikut. Muka surat 289. Hadis Abu Umamah tentang talqin berstatus dhaif, lemah. Yang kedua, tidak ditemukan pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang masalah ini, tidak ada. Yang ketiga, menurut ulama Syafi'iyah, talqin itu mustahab. Boleh. Macam saya sebut tadi, boleh, tapi bukan buat dengan duduk, buat dengan berdiri. Itu. Sekalipun hadis-hadisnya dhaif, namun mempunyai syawahid ataupun penguat. Syawahid ni maknanya, pertama dia kata hadis itu riwayat Abu Umamah. Abu Umamah ni sahabat. Maknanya ada sahabat lain yang riwayat sama macam Abu Umamah. Itu dalam hadis dia panggil syahid. Ataupun kata jamak dia syawahid. Ada riwayat-riwayat lain. Okay. Di antaranya amalan penduduk negeri Syam. Meskipun hadis-hadisnya dhaif, tetapi boleh digunakan untuk fadail a'mal
sebagaimana hal itu menjadi kaedah bagi ulama hadis. Cuma poin yang saya nak sebut tentang perkuburan ini ialah kubur tempat mengingatkan kita yang belum mati ni kepada kematian dan juga hari akhirat. Kalau kubur tu ada unsur lain, kubur tu tempat lebih khusyuk berdoa, dia semacam lah. Yang ni banyak berlaku di negara orang Islam. Ada orang dia rasa nak pergi berdoa, berdoa tu akan datang zuk dia duduk di kubur. Itu okey lagi. Yang pergi menurun nak tunggu turun nombor ekor tu lagi jahanam. Zuk dia situ, kat lain tak zuk. Yang tu dengan iblis, 2 kali iblis duduk situ. Okay. Berikut ini kami huraikan poin-poin tersebut di atas agar menjadi jelas kita mendapat pandangan yang rajih dalam masalah ini. Saya rasa tak perlu baca yang ni sebab yang ni ialah huraian kepada 5 poin tu saja. Kita terus kepada isu yang seterusnya. Isu seterusnya muka surat 296, meratakan kuburan. Okay. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, aku menyukai kalau tanah kuburan itu tidak ditinggikan atau mengambil tanah yang lain, iaitu buat macam petak, macam kepuk tu, belindang lah, setengah orang Pantai Timur dia panggil belindan. Okay, maknanya buat petak tu lah. Okay. Dan tidak mengapa jika ditambah sedikit sahaja sekitar 1 jengkal. Tuan-tuan nak tengok tanah perkuburan yang paling mengikuti sunnah ialah dalam perkuburan Baqi' sebelah Masjid Nabawi tu. Yang ada hanya 1 batu untuk menanda ini tanah kubur. Lorong laluan boleh dibuat, tak ada masalah. Cuma dia tengok keadaan lah. Macam di Malaysia ni setengah-setengah negeri memang dia sarankan untuk orang yang mati dan ditanam situ untuk dia letak kepuk tu supaya dia ada satu laluan yang membezakan antara tanah kubur dengan bukan tanah kubur. Sebab mungkin setengah tanah perkuburan ni dia terlalu tak tersusun, kita tak tahu. Sebab kadang-kadang setengah orang-orang dulu dia tanam ni dia family dia, jadi tak tahu. Kadang-kadang kita nampak ada batu nisan kecil, mungkin ada anak-anak kecil yang mati daripada dia. Contoh setengah orang dulu, sebab zaman dulu ni kebanyakan orang perempuan yang mati dengan sebab melahirkan anak. Kadang-kadang mati dia dan juga anak dia sekali. Sebab orang dulu dia tak ada duit nak pergi hospital cepat. Jadi kubur-kubur lama dia macam batu nisan yang besar, tiba-tiba batu nisan kecil 3, 4 menandakan anak dia. Okay. Dan dia tidak ada batas. Kita tak tahu kat mana penghabisan kubur itu. Jadi untuk mengelakkan benda ni berlaku, orang jalan atas tanah kubur tu, maka dibuatlah kepuk itu atas pandangan itu. Benda tu boleh lah. Supaya orang tak lalu atas kubur tu. Tak lalu. Sebab kubur-kubur lama ni nak urus takbir dia susah. Sebab tu kalau tengok setengah-setengah tempat di negeri-negeri yang kekurangan kepadatan tanah dia ni, maka dia akan, orang kata apa, dia akan adalah benda-benda macam ni. Kita punya kes di Malaysia tak sehebat di Singapura. Orang Islam Singapura memang fatwa di sana pun telah dikeluarkan, tanah perkuburan lepas 5 tahun dia akan dikorek balik dan dipindah balik, dan ruang dia tu akan diguna untuk tanam orang lain balik. Sebab tu tuan-tuan pergi tanah perkuburan di Singapura, tengok satu kubur 5 nama dalam satu liang. Kita pun pelik, 5 orang ke mati sini? Bukan. Yang first kali mati, yang awal-awal mati dulu, dah dapat tulang dia, pindah pergi ke lain. Dia ada satu tempat khusus. Dan bila mana dah macam padat sangat, dia akan tambun lagi. Berapa kali dia akan tambun, makin lagi tinggi. Maknanya orang bawah-bawah tu kubur-kubur lama lagi. Sebab ruang yang sempit. Ruang yang sempit. Jadi dia buat macam tu. Fatwa macam tu memang ada pun di sana. Tempat-tempat orang Islam yang terlalu, orang kata apa, terlalu sempit lah. Sama juga isunya dengan orang-orang Islam di Eropah pun macam tu lah. Sebab nak beli tanah di sana untuk buat tanah perkuburan, proses dia sangat mahal. Bukan kata orang Islam di Eropah. Orang Islam di negara-negara jiran ni, di Taiwan, di Thailand sendiri pun, dia orang menghadapi birokrasi yang kata apa, yang sangat sulit dengan sebab nak dapatkan tanah kuburan. Macam di Eropah, di UK, tanah perkuburan orang Islam perlu diselenggara. Maknanya kerajaan dia buat satu undang-undang, mana-mana tanah perkuburan, Kristian ke Islam ke, dia kena ambil servis yang telah disediakan oleh pihak kerajaan, iaitu menjaga
orang kata apa, tanah kubur tu nampak elok. Sebab dia orang punya style, tanah kubur pun konsep dia garden, taman. Maknanya dia punya cantik. Setahun kena bayar berapa? 400 pound sterling setahun. Mahal tu. 1 pound sterling berapa sekarang? 7-8 ringgit dah. Setahun untuk selenggara. Sebab tu nak mati, kalau tak ada duit jangan mati lagi. Okay. Nak kata payah lah nak mati tempat-tempat macam tu. Okay. Cuma nak katanya ialah itu ialah problem-problem yang dihadapi lah. Di Malaysia ni alhamdulillah dia tak seteruk tu. Cuma pandangan yang orang kata apa, buat laluan tu okey lah, nak buat kepuk tu dengan sebab bagi nampak tersusun, dia tak tanam merata. Di Indonesia dia macam bercampur aduk sebab dia tidak ada badan yang jaga. Cuma saya ingat pengalaman saya kalau pergi ke Padang, Sumatera Barat ni, biasanya orang-orang Minangkabau dia akan tanam mayat dia di bawah rumah dia sahaja. Dia tak pergi tanah perkuburan. Sebab saya macam pelik lah tengok rumah dia orang. Dia orang, kawasan dia orang bersawah. Sawah petak ni banyak macam perlis juga lah. Okay. Tiba-tiba tengok rumah, ujung dapur tu ada 2 batu nisan. Sebab saya pergi dekat rumah Hamka dilahirkan, ayah Hamka dengan adik-adik dia ataupun abang dia, dia tanam dekat je, dekat dengan kita masuk rumah ni, pos parking kereta, tepi tu kubur dia. Tepi tu betul-betul. Macamnya sekarang ni memang tepi tempat parking kereta tu kubur, dan tak berantulah sebab saya pergi tu pun family dia kata, ni lah kubur ayah dia. Haji Abdul Karim ni kubur ayah dia ni. Haji Rasul ni kubur dia. Tepi rumah betul-betul. Maknanya dia orang lepak tu ada pangkin apa semua. Lepas tu ini ruang anjung luar rumah, dia orang minum kopi luar tu, depan tu kubur. Memang betul-betul ingat mati pun. Memang betul-betul depan kubur betul. Kalau utara tu kubur depan rumah tak ingat mati lagi, tak tahulah. Okay. Cuma Indonesia dia open lampak ni. Kalau di Jakarta tu mungkinlah tanah yang padat apa semua. Okay. Cuma nak kata Imam Asy-Syafi'i dia lebih suka tanah kubur ni diratakan, tidak ditinggi. Mereka buat sikit je, tinggi sikit je. Apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i di atas sesuai dengan sunnah kerana nas hadis menunjukkan haramnya meninggikan kuburan. Di antaranya ialah hadis Abu Hayyaj Al-Asadi. Yang hadis ni saya rasa tak perlu baca lah. Kita baca perenggan paling bawah muka surat 296 tu. Tidak ada pertentangan di antara hadis-hadis yang menyuruh meratakan kuburan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yang membolehkan meninggikan tanah kuburan setinggi 1 jengkal. Sebab terdapat banyak hadis yang melarang meninggikan kuburan supaya tidak diagungkan dan dikeramatkan sehingga dapat merosakkan akidah umat Islam. Tujuannya ialah tidak ada unsur pengagungan pada kubur. Sebab tu Imam Asyuti dia memakruhkan, bahkan makruh yang dia cuba sebut tu macam nak pergi pada haram. Dia kata tak boleh kubur ni dicantikkan, tak boleh. Kan ada orang kita sebahagian, hatta di pantai barat pun, bila mana musim perayaan, nanti tuan-tuan tengok bulan 4 ni, bulan 4 raya. Sekarang ni Covid tak ada, orang dah boleh balik raya lah. Okay. Antara kawasan yang orang akan kerumun pada hari raya ialah perkuburan. Di Perlis saya tak tahu, sebab pengalaman saya raya Perlis pun masih dalam fasa Covid lagi, tak nampak ramai lagi lah. Okay. Tapi di belah pantai barat di KL, sebab saya pernah ada experience raya di KL apa semua ni, tengok rumah mertua saya, kawasan perkuburan di KL ni, dia akan ada satu meja orang jual air yang ada bunga dah kat dalam. Hari raya tu, baru lepas salat raya, penuh. Yang jual tu India semua, non-Muslim yang jual. Orang kita pun bawa tika mengkuang, beli 1 jak 3 ringgit 1 jak. Kaya dia gitu. Kerana orang kita minat ziarah kubur, siram balik, mula balik drama TV3 balik, menangis balik tu, ingat apa-apa semua. Tapi hati tu ingat lemang tadi dah elok ke tak lagi, tak ingat sangatlah mati ya. Okey. Cuma nak kata jadi peluang perniagaan pula. Dan yang menariknya, air tu diwarnakan. Tuan tahu, dia ikut warna bunga. Bunga kuning, warna dia kuning. Dia bukan air cerah macam ni. Yang kuning tu yang ada warna 5 ringgit pula. Tak tahulah India tu ada baca apa-apa dalam tu, kita tak tahu. Cuma nak katanya dia jadi perniagaan. Itu problem dia. Sebab tu Imam Asyuti dia kata tak boleh. Walaupun dia bukan tokoh, jangan dibesarkan. Tak boleh pasang kepuk, lepas tu letak batu beza pada batu orang lain. Batu nisan, kan orang kita kan dia cantik kan. Dia letak rumput yang rumput kapek tu, beza pada kubur orang. Lepas pada tu dia ada
batu-batu licin yang mesin tu, yang orang letak dalam akuarium apa semua tu, ada atas tu. Batu bunga yang berwarna sikit. Dia sebenarnya tak elok perbuatan itu. Walaupun dipesan oleh si mati, tak payah buat. Sebab kubur ni tempat ingat akhirat. Tempat ingat akhirat. Tempat dunia dihinakan. Tiba-tiba dihina si mati. Dia ni mati pun nak cantik ke kubur dia. Sebab tu Imam Asyuyuti kata, antara sebab diharamkan supaya tak nampak penghinaan secara tidak langsung. Kawan tu sebelum mati memang tak beramal banyak dah. Mati buat kubur cantik pula. Maknanya memang betul dia ni mata duitan tu punya orang. Itu antara sebab maqasid tak dibuat benda tu. Ini benda yang kita nak tahulah. Okay, maknanya letak batu nisan tu memang dianjurkan supaya tahu ini beza tanah biasa dengan tanah kubur. Okay. Kemudian membangun dan menembok kuburan, buat dinding ataupun buat wakaf yang cantik, yang beriah, yang tu confirm lah pernyataan Imam Syafi'i membenci perbuatan itu. Tapi Imam Syafi'i berlepas diri pada benda ni. Tapi tuan-tuan tengok kubur Imam Syafi'i pun hebat dibangunkan. Itu bukan dia yang nak buat, orang lain yang nak buat. Okay. Kita bagi lalu azan dulu. Okey. Okey. Okey, kita sambung sikit lagi. Maknanya nak sebut pada kita bahawasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menentang golongan yang membangun dan menembok kuburan. Menembok tu maksudnya buat dinding lah. Tadi ada soalan tentang iddah perempuan. Bila mana dia kematian suami? Okey. Iddah perempuan bila mana kematian suami, dia bermula pada selesai pengkebumian suami dia. Maknanya dah selesai, suami dia dah dikebumikan, maka itulah bermulanya iddah dia. Selama 4 bulan 10 hari. Dan dia tak boleh keluar ke mana-mana atas alasan perjalanan yang bersifat kata apa, jalan biasa-biasa, dia tak boleh. Melainkan perjalanan untuk memenuhi keperluan asasi. Ni ramai orang tanya ni. Dia nak keluar pergi beli makanan, minuman dia. Kalau tidak ada pembantu, dia seorang kena keluar, dia keluar. Takkan dia tak keluar kot. Kalau dia ada pembantu, kalau ada orang yang boleh tolong, ada jiran yang boleh membantu, elakkan diri untuk keluar. Tapi perjalanan-perjalanan yang kata apa, contoh kalau ada mak dan ayah dia yang sakit, yang tu ada sebahagian syarat membenarkan. Kalau memang dia yang kena jaga, tak ada orang lain lagi yang boleh ambil tanggungjawab tu. Ini benda yang dia kena tahu. Cuma ada orang tanya saja, kalau dia nak pergi convocation anak dia, yang ni tak boleh. Konvo ni bukan benda besar sangat pun lah. Bukan benda yang mendesak, bagi anak tu pergi seorang lah dulu. Ataupun cari adik-beradik yang lain.
Satu lagi tempat tu dia macam orang kata apa, bukan tempat orang seronok lah. Konvo ni orang seronok. Saya tak ada pengalaman konvo. Orang yang belajar negara Arab dia akan tahu. Tapi sekarang saya tengok negara Arab dah moden, dah start belajar nak buat konvo besar-besar lah. Saya ingat yang paling tak ada konvo ialah orang yang belajar Universiti Al-Azhar di Mesir. Habis belajar, dia pergi pejabat kerani, dia bagi sijil. Kadang-kadang kerani tu sebab pejabat dia jauh, dia lempar itu sijil itu daripada tingkap, kita tunggu kat bawah. Itulah konvo kita. Dia tak lempar topi, dia lempar sijil tu. Ambil. Okay. Di Jordan pun macam tu. Ada perayaan, tapi dengan sebab kita tak duduk. Macam saya sendiri, saya tak tunggu konvo sebab, dan tak pergi pun konvo balik. Memang orang lain yang naik atas pentas tu. Sebab apa? Sebab tempoh habis belajar nak pergi ke konvo tu lama, dan sara hidup di Jordan yang tinggi tidak memungkinkan untuk kita duduk tunggu. Sebab kita dah kira nak settle, dah habis dah belajar. Takkan kita nak bayar sewa rumah tanpa tak ada apa-apa. Dan biasanya pembiayaan beasiswa pun dia akan stop bila mana kita hantar transkrip terakhir, tak ada. Cuma di Malaysia ni dia macam meriah lah sikit. Saya tengok konvo, saya ada pergi konvo orang rumah saya yang master di UIA, kita tengok meriah lah. Dia punya kata apa, happening konvo tu. Tapi harapnya yang habis belajar tu semeriah itu jugalah anda berkhidmat pada masyarakat selepas selesai konvo tu. Terutama yang belajar agama. Jangan lempar topi je, balik rumah topi hilang tak mana. Okay. Cuma nak katanya, ada orang tanya nak pergi konvo anak dia. Nak katanya, konvo tu ialah benda yang agak besar pada setengah pandangan orang lah. Convocation ni. Tak apalah, saya tak ada masalah pun nak pergi konvo. Kalau dah orang buat elok, kita pergilah. Cuma nak langgar kata apa, larangan tu tak padan lah. Benda tu taklah menyebabkan kita jadi berdosa yang teruk sangat, tapi dia macam satu, tidak ada rasa keterikatan pada si mati tu. Ni Islam memberikan hak si mati tu untuk diberi waktu lah untuk difikir. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Kita akan sambung seterusnya, mendirikan masjid di kuburan, muka surat 298. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.